insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillahi ma sya'allah magana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian pas subuh kita ini lewat sedikit untuk kita bekalkan kita besok di akhirat pula insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah insya-Allah. Kita untuk pagi ni untuk surah Al-Hikmah SS18 ya. Subang Jaya insya-Allah. Surah Al-Hikmah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya-Allah belum kita terus kita share dulu dengan sahabat-sahabat. Insya-Allah mohon share insya-Allah. InsyaAllah kita teruskan dengan surah Hud. Masih lagi tak habis tafsir Tuan Guru, kita baca sama-sama insyaAllah. Tafsir ayat 68 insyaAllah. Ya, tafsir 68 muka surat 281. Siapa yang ada kitab insyaAllah, kitab tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Sadaqallahul azim. Mohon komen kalau suara tak sampai insya-Allah. Mohon komen insya-Allah. Maksud ayat tadi ayat 68 surah Samud. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah
Sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Ya. Allahu Akbar. Ini jadi pengajaran kita, ya. Kaum kita, kaum yang akhir zaman. Cuba renung ayat ni, diceritakan kebinasaan kaum Nabi kaum Nabi Saleh, ya. Kaum Samud, dipanggil kaum Samud dalam surah Hud ayat 68. Mereka punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Hancur, ya. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Surah Hud ayat 68. Tuan cuba renung ayat ni satu-satu. Bimbang kalau tengok keadaan ni, ya. Dengan keadaan semasa kita pun terlalu bimbang juga. Apa yang Allah nak buat selepas ini, apa yang Allah nak rancang selepas ini, kita tak tahu. Tuhan menceritakan kepada kita secara ringkas bahawa orang itu mati semua sekali, seakan-akan ka'allam yaghnau fiha, tidak pernah ada penduduk di kampung itu, ya. Bila dihancurkan kawasan tu, macam tak ada orang sebelum ni, bersih sebersih-bersihnya. Kalau kita pergi ke sebuah kampung yang penduduknya ramai, walaupun di waktu siang hari ketika kaum lelaki-lelaki pergi ke bandar atau pergi ke bukit-bukit membuat kerja, tetapi masih ada lagi kedengaran suara ayam, lembu, kambing dan kanak-kanak memecahkan suasana. Ada tanda-tanda manusia hidup di sebuah kampung. Kalau macam tu, ya, kampung biasanya ada lagi, walaupun senyap, ada lagi memecahkan suara kesenyapan kampung tu. Maksudnya bila ada penduduknya, ada penghuninya, walaupun dia tak ada kawasan tu, tanda-tanda manusia hidup di sebuah kampung tu masih lagi ada. Dengan adanya ayam, dengan adanya kambing, dengan adanya ternakan, lembu, kedengaran bunyi ayam, Allah memang ada. Sewaktu aku turunkan bala ke atas puak-puak Samud, semuanya mampus habis licin. Ni, ya, tulisannya menceritakan hancur habis, mati semua, rata semua. Kamu tidak dengar apa suara, seakan-akan orang tidak pernah duduk di kampung itu. Keadaan itu orang Melayu sebut seperti dimakan burung Garuda. Ia bertujuan hendak menunjukkan betapa hebatnya kesan bala yang menimpa ke atas orang yang melawan Nabi, baik Nabi Saleh seperti mana kisah ini, ataupun mana-mana Nabi sekalipun. Allah boleh buat, ya. Allah dah buat, bukan boleh buat, dah buat pun kaum Samud. Dihancurkan kampung tu seolah-olah tak ada penghuni sebelum ni. Clear line, clear habis, bersih habis. Tu dituliskan kitab ni, mampus habis licin, habis terus. Macam tak pernah ada orang hidup sebelum ni. Kena renung. Kalau dalam bahasa Melayu dulu, seolah-olah kampung tersebut dah dimakan burung Garuda. Bayangkanlah burung Garuda kalau besar macam mana, makan habis semua, ya. Menampakkan, menunjukkan betapa hebatnya kesan bala yang menimpa ke atas orang yang melawan Nabi. Bila dia melawan Nabi, contohnya Nabi Saleh, seperti kisah cerita yang lain dulu pun, bila melawan saja Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala, umpama memang dia mencabar Allah Ta'ala. Maksudnya dia melawan terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena renung kita.
Kalau kita zaman sekarang ni masih lagi ada juga yang masih nak berkeras mengelakkan ataupun melawan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak tahu nak cakap macam mana. Kalau Nabi Saleh pun dah ditunjukkan macam tu, agak-agak kita macam mana. Ni pun kita sedang lalui dalam keadaan semacam. Sampai kita tak perasan. Ada lagi yang masih boleh main judi, ada lagi boleh main trup, main daun dalam kawasan ward hospital, ada lagi yang boleh buat maksiat di rumah pelacuran, di kelab malam dan macam-macam. Agak-agak boleh tak Allah buat macam ni? Boleh tak Allah buat macam zaman Nabi Soleh? Pasti boleh. Nampak? Tapi kadang-kadang bukan Allah letak semua. Takut kita semua sini disapu bersih. Maknanya Allah boleh buat rata serata-ratanya macam ni, macam tak ada penghuni langsung. Allah Tuhan, insya-Allah kita bimbangkan keadaan sebegini. Ya, janganlah kita dah ada hayat dah. Kita dah ada hayat. Pagi tadi saya join kelab RIS, kumpulan RIS. Ya, Ustaz Fazrul punya program di Zoom, ada di Facebook. Diterangkan ayat surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ayat 15, ayat muka surah 419. Ayat 11 kata surah Sajadah yang kita baca tiap-tiap subuh Jumaat. Dan kita sujud sejadah. Kita ni sebenarnya diekori oleh malakul maut yang tak berhenti-henti memfollow kita. Bukan dia like kita, dia dengan tugas dia. Kita kalau kita like orang dalam Facebook, wah, kita follow dia, I follow. Tapi ini malaikat ni follow kita, tunggu arahan untuk mencabut nyawa kita. Wah, surah Sajadah kata saya. Hanya kena renung kita ni tuan-tuan. Yelah, mati dia tak mati. Kadang-kadang orang tak hendak buat ingat mati. Mohonlah, pujuklah keluarga kita, pujuklah adik-beradik kita, pujuklah kerabat kita. Ni Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk, Allah bagi keterangan dengan ayat Quran macam-macam, dengan program online semua cukup. Pastikanlah keluarga kita balik dengan Al-Quran dan Allah Subhanahu. Maka kita perlulah berdakwah dan menyebarkan Islam sepenuhnya. Itulah benda yang perlu kita buat dalam usaha untuk mengelakkan diri daripada menerima bala seperti mereka. Seperti Nabi Saleh, dia punya kaum. Nabi Saleh selamat. Nabi Saleh yang beriman dengan Nabi Saleh, alhamdulillah, selamat. Itu pun Allah tarik keluar daripada kaumnya sebelum bala Allah turunkan. Sama dengan kaum Nabi Hud pun sama juga. Semua Nabi itu, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua daripada keturunan yang sama, iaitu daripada kaum dia sendiri. Tu pun dia tak nak percaya. Walaupun pada awalnya Nabi itu keturunan daripada kecil, memang orang percaya, yakin dah memang nak lantik Nabi Hud ataupun Nabi Saleh itu pemimpin. Tapi bila Nabi Saleh dan Nabi Hud nak menyampaikan Islam, diterajangnya keluar, ditolaknya, di-rejectnya bulat-bulat. Tu. Kalaupun orang tidak mahu menerimanya, kelak akan ada orang lain menerimanya. Apabila ada orang menerima dan mematuhi ajaran agama, maka bab kata adat, bala itu lambat sedikitlah turunnya. Walau bagaimanapun ada juga bala-bala lain yang diturunkan, boleh jadi disebabkan kecuaian kita sendiri ataupun tenaga yang kita beri untuk menyebarkan ilmu ini tidak padan dengan ilmu yang ada pada kita. Saya ulang balik. Maka daripada bab bala-bala tersebut, ya, kita perlulah berdakwah, menyebarkan Islam sepenuhnya. Itulah benda yang perlu kita buat dalam usaha untuk mengelakkan diri daripada menerima bala seperti mereka, yakni kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud dan Nabi Saleh dalam ayat ni. Kalaupun orang tidak mahu menerimanya, bab Islam ni, kelak akan ada orang lain yang menerimanya.
Apabila ada orang menerima dan mematuhi ajaran agama, maka bak kata adat, bala itu lambat sedikitlah turunnya. Walau bagaimanapun ada juga bala-bala lain yang diturunkan boleh jadi disebabkan kecuaian kita sendiri ataupun tenaga yang kita beri untuk menyebarkan ilmu ini tidak padan dengan ilmu yang ada pada kita. Ya Allah turunkan macam sekarang, maksudnya ada lagi kecuaian kita, kelekaan kita kepada Allah Ta'ala. Tak beringat kita dengan Allah Subhanahu. Batu di pojok sini tuan guru kita ni semua cari jalan untuk sebarkan, untuk dakwah Islam sepenuhnya. Dengan ada teknologi sekarang macam-macam, kita kena all out sebenarnya. Kita kena all out untuk menangkan, bukan menangkan COVID, kita nak menangkan Islam. Bila Islam ada kuat 100%, insya-Allah apa benda yang bala nak turun, Allah angkat. Janji yang penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana, macam mana tu hubungan kita, masa kita dengan Allah Ta'ala berapa peratus setakat ni. Masa kita dengan Rasulullah SAW berapa peratus. Masa kita dengan kitab Allah Ta'ala berapa peratus, tuan-tuan. Cuba kira, tak payah setahun, 24 jam subuh semalam dengan subuh pagi ni, 24 jam. Cuba renung masa kita dengan Allah berapa peratus, tuan-tuan. Ada tak ada? Mesti ada. Solat saja dah 5 waktu. Apalagi yang lain. Cuba renung. 24 jam tu kita jadualkan kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana? Apalagi dengan kitab Allah Ta'ala. Kalau TV, hijrah ada 4 jam. 4 kali diulang My Quran Time. Tu jadual dengan Allah Ta'ala. Betul kita tak bercakap dengan Allah Ta'ala, tapi kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Membaca ayat-ayat yang mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala. Samping itu dipanggil pula taman-taman syurga. Dipanggil pula zikrullah. Bukan saja. Tengok saja ayat Quran tu pun dah berpahala, kata Datuk Ismail Gamus. Tengok je, tak baca. Ditengok je. Pahala hebat. Apa lagi kita baca, apa lagi kita renungkan peringatan, tadabbur dan tazakur. Allah, tuan-tuan. Bukan untuk baca saja. Itu kena renung kita. Terus kita pada tafsir ayat yang 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu, yakni wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak berapa lama selepas itu membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Surah Hud ayat 69. Tadi Nabi Hud dengan Nabi Saleh habis dah cerita. Masih lagi dalam surah Hud, terus jatuh ke dalam ayat yang menerangkan Nabi Ibrahim pula. Maksudnya datang malaikat utusan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk membawa berita gembira. Lalu mereka memberi salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak berapa lama lagi selepas itu membawa jamuan Nabi Ibrahim, seekor anak lembu yang dipanggang. Allah utuskan malaikat siap berjamu dengan Nabi Ibrahim.
Tuhan menyebut bahawa di atas muka dunia ini, selain daripada nabi-nabi yang disebutkan sebelum ini, ada seorang nabi yang bernama Ibrahim. Kita sentiasa menyebut nama baginda sama ada ketika dalam mahupun di luar sembahyang kita. Orang-orang Eropah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyebut Nabi Ibrahim sebagai Abraham. Nama putih dia Abraham. Nama Arabnya Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Kata Tuhan, Nabi Ibrahim pada satu hari di suatu masa dahulu pernah didatangi oleh rasul-rasul kami. Maksud rasul-rasul kami di dalam ayat ini ialah malaikat. Sebagaimana dalam kalangan manusia ini ada rasul dan nabi, maka dalam kalangan malaikat sendiri pun ada juga rasul, kerana dia menjadi pesuruh Allah Ta'ala kepada semua manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 75. Surah Al-Hajj surah nombor 22 ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat 22, ayat 75 surah Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Aku yang melantik orang-orang tertentu untuk menjadi rasul, dan aku jugalah yang melantik malaikat-malaikat tertentu untuk menjadi rasul. Apakah kerja rasul-rasul yang pergi ke rumah Nabi Ibrahim? Membawa berita baik, bil busra. Kami tugaskan kepada rasul-rasul kami pergi ke rumah Nabi Ibrahim untuk membawa berita baik. Qalu salama. Apabila rasul itu sampai ke rumah Nabi Ibrahim, dia memberi salam kepada tuan rumah. Kalau sekarang ini ibaratnya seperti kita kata Assalamualaikum. Adakah orang zaman dahulu memberi salam di antara satu sama lain dengan ucapan Assalamualaikum jugakah? Ataupun memadai dengan perkataan salam sebagaimana yang disebutkan itu? Wallahu a'lam. Salam adalah istilah bahasa Arab. Puak-puak Yahudi yang menjadi anak cucu Nabi Ibrahim, apabila berjumpa sesama sendiri, mereka berkata salamun. Qala salamun. Apabila orang memberi salam dari luar, maka tuan rumah menjawabnya waalaikumsalam. Kalimah salam ini sudah digunakan sejak zaman dahulu sampai sekarang, dan sampailah ke dalam syurga. Apabila malaikat-malaikat ini masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim, maka sudah menjadi kewajipan tuan rumah menghormati tetamu yang datang. Budaya ini berterusan diamalkan dalam agama yang dibawa oleh cucu cicit Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi kita berpesan pada umatnya, apabila kamu didatangi oleh tetamu ataupun orang yang datang, maka hendaklah kamu memuliakan mereka. Ini pesanan Rasulullah SAW. Bukan zaman Nabi je, zaman Nabi Ibrahim dah mula dah bab memeraikan tetamu. Ini datang Nabi Ibrahim bukan orang, ialah malaikat-malaikat. Itu pun Nabi Ibrahim terus raikan. Itulah yang diamalkan dalam Nabi, agama yang keturunan cucu cicit Nabi Ibrahim sampai zaman Rasulullah SAW. Dan bila zaman Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, yakni kita sekarang ni, apa dia?
bila datangi kamu dengan tetamu ataupun orang yang datang ke tempat kamu, hendaklah kamu memuliakan mereka. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Mana orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari keakhirat, dia kena memuliakan tetamu dia. Nampak pesanan Rasulullah SAW. Bukan nak hidup sendiri saya tuan, makan durian sendiri saja, makan makanan sedap sendiri-sendiri. Kita tak tahu jiran di sebelah, kita tak nak raikan. Kadang-kadang makanan berlebihan pun tak nak raikan. Sikap Nabi Ibrahim ni, dia takkan makan selagi tak ada tetamu. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus ceritakan, walaupun sikit walaupun banyak, dia tetap mencari tetamu baru dia boleh makan. Nampak Nabi Ibrahim punya hebat ya, dia takkan makan di rumahnya seorang-seorang. Berbeza dengan zaman sekarang ni ya, terutama kita ni kadang-kadang makan kena pula makanan sedikit. Macam mana? Cuba renung bab-bab sedekah, bab-bab infak, bab-bab nak meraikan tetamu, apalagi jiran-jiran kita. Janganlah kita hilang bab jiran, silaturahim kita mana ya, dengan keadaan semasa sekarang ni. Inilah peluang-peluang kita mencari pahala, sebanyak-banyak pahala yang kita boleh mampu kita cari. Tak kira sekupang ke 2 kupang ke, tak kira lah, kuah saja pun cukup. Kata Datuk Ismail Gamus, masak lauk, hari tu kita beli daging pelanduk sekilo dekat RM80. Kita anak 6 orang, kita jiran sekeliling rumah teres. Contoh, kita mampu beli 2 kilo, itu pun dah jadi 100 lebih. Anak kita pula ramai. Jiran terbau kita masak kari. Kari apa? Kari pelanduk. Allah, tuan-tuan. Boleh tak kita bagi? Boleh. Apa dia? Kuah dia. Lebihkanlah kentang, tomato. Daging tak payah. Pasal anak kita tak cukup. Apa yang kita buat? Kuah dia pun cukup untuk raikan jiran. Ya, tu. Tapi jiran tu kena faham lah. Kuah saja kata tu. Janganlah. Ya. Sekurang-kurangnya kuah tu pun dapat rasa. Tu kena renung kita. Renung-renungkan bab tu. Jangan kita lepas peluang mencari pahala yang hebat zaman-zaman keadaan sekarang. Apabila kamu didatangi kamu dengan tetamu ataupun orang yang datang ke rumah kamu, maka hendaklah kamu memuliakan. Itu sikap Nabi Ibrahim daripada dulu lagi, mengajar sampai berketurunan sampai zaman Rasulullah dan zaman kita sekarang ni. Cara memuliakan tetamu bergantung mengikut keadaan kita dan tetamu. Kalau kita miskin, layanlah cara miskin. Dan kalau kita kaya, layanlah cara kaya. Kita ajak dia berbual, ajak dia naik ke rumah dan beri makan apa yang patut dengan mengidangkannya nasi ataupun teh ke serta mempelaunya tidur di rumah kita. Semua perbuatan itu adalah antara cara-cara melayani dan memberi hormat kepada tetamu yang wajib kita lakukannya, sekhususnya di hari pertama, kedua dan ketiga. Hari yang keempat dan hari seterusnya dalam Islam ianya sudah dianggap sebagai hari biasa. Tu dalam Islam sampai 3 hari, bukan sampai seminggu. Kalau berasa hendak layan lagi, bolehlah melayannya. Tetapi kalau berasa tidak mahu layan pun tidak mengapa, kerana tempoh 3 hari sudah mencukupi bagi orang yang datang ke sebuah kampung dari tempat yang jauh. Kalau dia sengaja hendak duduk selama 4 atau 5 hari, itu bermakna dia bukannya tetamu. Dia sebenarnya malas hendak buat kerja dan hendak cari makan. Cara free saja dia datang rumah orang. Habis di rumah orang ni, dia pergi ke rumah orang lain pula. Itu bukan cara Islam. Famala labisa an jaa bi'ijlin haniz. Bila Nabi Ibrahim tengok ada orang datang ke rumahnya,
Maka dia pun masuk ke dalam dapur menyembelih anak lembu. Serupa kita orang Melayu menyembelih ayam untuk menjamu tetamu. Mengikut adat resam orang zaman dahulu, mereka menghidangkan anak lembu yang dibakar kepada tetamu. Allah, tuan, nampak cepat Nabi Ibrahim meraikan tetamu dia. Siapa tetamu dia? Malaikat. Itu hebatnya kelebihan Nabi Ibrahim. Menjadi kebiasaan orang Arab Badui membuat ghokmo ataupun dapur bakar. Pada mulut ghokmo tu, dapur bakar itu diletakkan batu-batu nipis yang lama kelamaan menjadi panas disebabkan terkena api. Bagi orang yang sudah biasa dengan cara ini, apabila sudah panas molek, mereka akan letakkan hirisan daging yang telah dihiris di atas batu serupa kita menyemur daging kering. Kepanasan batu itu menyebabkan daging itu masak molek dan air manis yang ada dalam daging itu tidak keluar ke mana-mana. Khabarnya daging yang dibakar macam ini sangat sedap dimakan. Ianya rapuh dan mengandungi rasa kemanisan daging. Tidak serupa amalan kita di sini yang membasuh semua daging. Ada darah pun kita basuh. Tidak ada darah pun kita basuh juga. Itu fashion orang-orang kita dan cara budaya makan kita. Orang Arab lain, orang kita lain. Memang sedap, kata Tok Guru, daging yang dibakar lembut dan rapuh. Itu Nabi Ibrahim, ya, terus masak, dia yang buat, meraikan tetamu dia. Ini cerita khabar gembira untuk Nabi Ibrahim didatangi oleh Rasul-Rasul Allah, yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dah ayat 69. Boleh lagi? Kita terus dengan ayat nombor 70, insyaAllah. Ya, hari ini cuti pun 1 Rejab, ya. Tuan-tuan jangan miss kalau boleh puasa sunat hari Rejab, kata Tok Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, antara hari kelebihan Rejab, kelebihan hari di dalam bulan Rejab, dibolehkan puasa sunat Rejab untuk melatih kita. Ya, sebenarnya puasa sunat ni janganlah kita petikaikan wajib ke tak wajib. Sebenarnya puasa sunat ni ialah persiapan kita untuk menghadapi 1 bulan Ramadan yang hebat. 1 bulan yang tidak boleh kita cuti berpuasa. Dia bukan sunat, dia adalah wajib. Dalil yang ada dalam 183 Al-Baqarah. Kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi yang sekarang kini, kalau kita berpuasa sunat Isnin, Khamis ataupun ya, Isnin sampai Khamis, untuk apa? Untuk melatih. Untuk melatih perut kita ni yang memang senantiasa makan. Orang Melayu kata menterdarah tak berhenti. Ya, kena pula PKP, non-stop makan. Tu bila habis PKP, gemuk-gemuk. Kita bimbang pula besok habis darurat, keluar penduduk Malaysia hampir kesemuanya gemuk-gemuk belaka. Macam mana tuan-tuan? Bila dah gemuk, macam-macam penyakit. Pasal apa? Penyakit, salah kata Tok Ulama, salah satu punca penyakit adalah datangnya daripada perut. Pasal apa? Tak diuruskan. Makan ikut tekak. Makan ikut sedap. Waktu kita berhenti, bukan berhenti makan, berhenti uruskan dengan cara yang terbaik, iaitu salah satunya puasa. Di puasa yang bulan Rejab ni puasa sunat. Maksudnya untuk kita prepare, ada stamina besok di Ramadan, tidak terkejut. Ya, bila kita puasa sunat ni, kita ni tak terkejut dengan bulan Ramadan. Dengan puasa bulan Rejab, malam kita qiyamulai sikit-sikit. Bila masuk bulan Ramadan, kita dah ada stamina. Kekuatan tu ada, tenaga tu ada, dah biasa. Kita jadualkan schedule kita, kita dapat speed, ya, speeding kita waktu sembahyang macam mana, janganlah laju sangat. Pasal apa? Tarawih tu besok, harap-harap kita dapat tarawih di Masjid Surau. Tarawih tu besok, ya, ada keistimewaan pasal dia setahun sekali.
witir 3 kali 3 rakaat berjemaah tu pun setahun sekali. Maknanya kena renung bab-bab tu. Maknanya kita ambil biar ada perancangan yang hebat antara Rejab, Syakban. Masuk Syakban kita dah rancang hebat. Itu yang syaitan menangis. Tapi kalau kita tak merancang, tak ada plan, syaitan dah ada plan untuk Ramadan. Betul syaitan diikat, tapi perancangannya hebat untuk merosakkan manusia Islam dalam bulan Ramadan. Tu yang kerugian sebesar-besarnya besok. Menyesal kita. PKP yang lepas saya pernah diceritakan orang kampung, dia diingatkan tarawih Ramadan tu, rupanya wajib di masjid je. Diingatkan tarawih tu di masjid saja. Bila tak boleh ke masjid, duduk di rumah, buka puasa, relax. Maksudnya rugi tak rugi? Pasal apa? Ilmu tak sampai. Mohon pada AJK Masjid atau surau, kalau tak boleh tarawih di masjid, boleh tak tarawih di rumah? Boleh sebenarnya. Rugi tak buat. Nabi pun tarawih di rumah. 10 yang akhir tu baru Nabi stay terus ke masjid. 10 akhir yang Ramadan. Ni kena renung. Ni Rajab ni cubalah training sebenarnya. Bukannya wajib, sunat, tapi rugilah tak buat. Yang sunat itulah besok yang menampal yang berlubang yang diwajib, yang fardu. Macam kita sembahyang sunat lah. Ba'diyah, qabliyah. Maksudnya sembahyang tu, sembahyang sunat tu menampal berlubang-lubang waktu kita sembahyang yang fardu. Mohon jangan dipertikaikan sebab sunat Rejab, Syakban, jangan dipertikaikan. Banyak kejadian-kejadian yang hebat sejarah Islam dalam bulan Rejab, bulan Syakban. Isra' Mi'raj pun waktu dalam bulan Rejab. Ini nak mendidik kita. Ni sekarang dah kecoh-kecoh macam-macam. Puasa sunat Rejab ni tak wajib. Memang tak wajib, tapi sunat. Dia buat benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak senonoh. Baik kita buat yang sunat. Ni kena renung kita, cari jalan. Carilah jalan. Ini dah bulan, dah masuk PKP, dah dengan keadaan COVID. Kita nak buat apa sebenarnya? Nak ke mana? Kena balik pada Allah Ta'ala. Kena balik pada kitab Allah Ta'ala. Ni. Ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa auhajjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Maka bila ia melihat, sadaqallahul azim, surah Hud ayat 70, makna dia, maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut, iaitu untuk membinasakan mereka. Allah. Yang datang kepada Nabi Ibrahim sebenarnya malaikat yang nak diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Oleh kerana orang yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu malaikat yang berupa orang, maka kedatangan malaikat bukanlah ketujuan hendak makan nasi. Lebih-lebih lagi malaikat bukan jenis makan. Falamma ra'ay diyahum la tasilu ilaihi. Setelah tuan-tuan rumah tengok bahawa tetamunya tidak senang, tidak seorang pun yang tunjuk, yang unjuk tangan untuk menjamah makanan. Nakirahum, dia pun naik perasaan tidak sedap. Wa aujasa minhum khifah, dan mulai terasa gerun dan takut sesuatu yang akan dibuat oleh tetamu-tetamu mereka. Memang menjadi adat orang Arab, khususnya orang Badui. Orang tidak sudi makan makanan yang dihidangkan. Biasanya orang ini ada niat tidak baik terhadap tuan rumah. Sejahat-jahat dan sejahil-jahil orang Arab,
Sekiranya dia makan makanan tuan rumah, itu menandakan bahawa dia menghargai makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah dan terpaksa membatalkan niatnya untuk membuat khianat. Ni adab orang Arab dulu, ya, orang Badui. Bila dihidangkan makanan, kalau orang tetamu tu tak usik langsung, ada something wrong. Kita jangan buat macam tu. Ya, bila tamu, kita jadi tamu, kita dah datang depan rumah, dah dihidangkan air, jamahlah. Jangan kita sombong pula, macam-macam alasan tak nak makan. Jamah walaupun sedikit untuk meraihkan, sukakan tuan rumah tersebut. Jangan langsung tidak jamah. Jadi apabila malaikat yang berupa orang ini tengok tuan rumah nampak cemas, maka dia berkata, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka membuat penjelasan, pakcik tak usah takutlah. Walaupun kami tidak makan makanan pakcik, tetapi bukan bererti kami hendak buat sesuatu yang tidak baik terhadap pakcik. Sebenarnya kami ini malaikat, bukannya orang. Sebab itulah kami tidak makan makanan yang dihidangkan. Dan tugas kami ialah menurunkan bala kepada kaum Lut. Allah, dia sedang on the way ke kaum Lut. Lut adalah nama bagi seorang Nabi yang juga waris rapat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri berasal dari Iraq, iaitu sebuah tempat yang bernama Babul ataupun Babylon. Nabi Ibrahim suami isteri tahu sangat bagaimana perangai orang kampung tempat Nabi Lut sedang mengajar. Inilah yang menimbulkan kerusingan di dalam hati Lut dan juga hati bapa saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, itu yang ada kena-mengena dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim ni yang datang ke rumahnya tu bukan calang-calang orang, rupanya adalah malaikat. Tu dia boleh kesan pasal apa? Malaikat tu berupa manusia. Nabi Ibrahim tak berkesan, dia tak tahu. Paksa malaikat tu terangkan. Sambung terus ayat 71. Wa amra'atu auzubillahi minasyaitonir rajim wa amra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Maksudnya ayat 71 surah Hud, dan isterinya pada ketika itu berdiri dan mendengar, lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya, yakni malaikat itu, bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak, dan sesudah Ishak ia pula akan mendapat seorang cucu yang bernama Yaqub. Masa tu Nabi Ibrahim tak ada anak lagi. Allah memberitahu melalui malaikat tersebut mengenai berita gembira, iaitu dia Ibrahim akan dapat anak yang bernama Ishak dan cucu yang bernama Yaqub. Ini keturunan ya, Nabi Ibrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun, si perempuan bagi Nabi Ibrahim ada bersama suaminya sewaktu melayani tetamu-tetamu itu. Isteri Nabi Ibrahim ada di situ. Apabila dia mendengar bahawa tetamu-tetamu ini adalah malaikat yang sengaja dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk buat serangan terhadap kaum Lut, fadahikat, menyebabkan dia gembira suka. Semasa dia sedang gembira, ketika itu juga malaikat mengambil peluang menyampaikan berita yang baik. Selain daripada berita hendak membuat serangan terhadap kaum Lut, ada lagi satu berita yang lain juga mengembirakan si perempuan itu, iaitu isteri Nabi Ibrahim, iaitu fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Wahai si perempuan, kamu akan melahirkan seorang anak, dan anak ini sudah diberi nama iaitu Ishak. Selepas Ishak akan dilahir pula cucu kamu yang bernama Yaqub. Ringkas tafsiran ini.
menceritakan khabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Terus pada ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li shaykhan inna hadza la syai'un ajib. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 72. Lalu isterinya berkata, sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Sebab tu dia ketawa. Pasal apa? Zaman tu Nabi Ibrahim pun dah tua. Isterinya pun sudah berumur. Macam mana boleh dapat mengandung ataupun melahirkan anak? Bagi orang perempuan selagi darah haid bulanannya masih datang, maka dia berkemungkinan boleh mendapat anak. Oleh kerana berita yang dia hendak mendapat anak ini disampaikan ketika dia benar-benar tua dan sudah tidak layak mendapat anak kerana sudah putus haid, menyebabkan berita gembira tadi menjadi satu kepelikan. Qalat, lalu dia berkata, ya wailata. Biasanya perkataan itu digunakan sewaktu seorang itu mengaduh di waktu sakit, runsing ataupun susah. Serupa kita di Kelantan sebut Allah weh. Ini maknanya dia sedang susahlah begitu. Bila dengar cerita tu, dia terasa pelik dan risau dia. A'alidu wa ana ajuzu. Adakah munasabah aku hendak beroleh anak sedangkan aku sudah tua? Sudahlah aku ni tua. Wa haza ba'li syaikha. Dan pak cik yang duduk di depan kamu tu juga tua. Inna haza la syai'un ajib. Pak cik tu Ibrahim lah. Nabi Ibrahim dah berumur. Sesungguhnya berita itu adalah satu benda yang menghairankan. Allah weh, kata orang Kelantan, Tok Guru kata, bagaimana aku hendak beroleh anak sedangkan aku sudah tua bongkok. Sudahlah aku ni tua, suami pun tua, bongkok juga. Macam mana kamu kata aku hendak beroleh anak? Disoalkan. Ya. Tak mana sabahlah, tapi kerja Allah Subhanahu wa taala. Sambung sikit lagi ayat 73. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Surah Hud 73. Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang ditetapkan oleh Allah? Memang rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Maksudnya kita tidak perlu hairan. Bila Allah nak buat, memang jadi. Allah nak bagi, memang Allah bagi. Ni pasal apa? Nabi Ibrahim lama dah berdoa, mohon pada Allah Ta'ala, minta keturunan yang terbaik. Dapat tak? Dapatlah. Jangan putus dengan bab doa. Qalu, jawab malaikat ini pula, jabina min amrillah. Adakah mak cik berasa pelik tentang kerja Allah? Kalau perempuan itu muda dan dia masih lagi ada haid, kemungkinan besar dia boleh beranak. Apabila perempuan ini sudah putus haid, kemungkinan untuk mendapatkan anak sudah tidak ada. Itu adat yang Tuhan buat untuk kita. Tetapi adakah adat itu berlaku kepada Tuhan juga? Maknanya, adakah Tuhan terpaksa tunduk kepada adat yang dia sendiri buat? Tidak. Apa?
kerjanya, dia punya kerja. Kuasa pada tangan dia. Kuasa memang pada dia. Dia kata jadi, jadilah. Takkan kita nak petikaikan? Ya. Takkan kita yang dah yakin dengan Allah Ta'ala, kita petikaikan kerja Allah SWT. Jadi kira-kiranya seolah ilmu sains ini ada dua, iaitu sains yang Tuhan buat untuk kita sesama kita dan sains yang dia buat untuk dirinya seorang. Kalau dia hendak memberi anak kepada si perempuan tua yang lakinya juga tua, itu tidak apa-apa masalah kerana itu peraturan yang dia sendiri pegang. Yang lagi satu, sains untuk manusia. Itu peraturan yang dia beri kepada kita. Apa saja benda yang berlaku di muka dunia ini, walaupun mengikut kajian sainsnya begini, tetapi kita kena yakin bahawa peraturan ini Tuhan buat untuk kegunaan sesama manusia. Apabila Allah Ta'ala hendak fashion lain, tidak ada sebarang sebab pun yang boleh menyekat kemahuan dia. Nabi bersabda, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada kuasa yang boleh menyekat benda-benda yang kamu hendak beri, dan manusia tidak boleh memberi perkara yang kamu hendak sekat. Selepas sembahyang, kita sentiasa membaca sepotong doa bagi menguatkan iman kita terhadap kebolehan dan kewibawaan Allah Ta'ala memimpin makhluknya. Dengan cara ini, orang yang beriman akan sentiasa berada dalam keselesaan walaupun keadaan masa kini gelap, dan ditambah pula dengan keadaan masa depan yang begitu merunsing dan merisaukan. Kadang-kadang kita dapati orang kampung yang jahil. Apabila dia mendengar sepatah dua kata daripada kita, dia berubah menjadi serupa orang alim yang sudah lama mengaji, yakni belajar. Elok perangai dan kewarakannya. Padahal dia tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak mengaji di pondok, tidak erti baca Al-Quran, dan mengerti sekadar apa yang diajarkan saja. Begitu juga setengah-setengah orang yang mengaji lama berpuluh-puluh tahun, tetapi kejahilan dan kejahatan perangainya melebihi orang kampung yang jahil tadi. Semua benda-benda ini duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Ya muqallibu qulubi sabit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang mengubah-ubah keadaan, tolong perkebaskan hati perut aku dan teguhkan aku dengan agama kamu. Jangan berhenti doa ni. Minta Allah jaga hati kita. Sebab itu kalau kita berharta, jangan sampai tidak mengenal kawan dan lupa daratan. Kalau kita tidak ada harta pun, janganlah frust dan berduka cita, kerana barang ini duduknya di tangan Allah belaka. Kita hanya berikhtiar saja. Jangan kita bimbang, kita miskin, tak berharta, tak berkereta, tak berumah. Itu kerja Allah Ta'ala. Ya, apa yang Allah bagi, ada bab qanaah, bersyukur apa yang Allah beri. Setelah bercakap begitu dan begini, sebelum malaikat-malaikat itu beredar, mereka berdoa, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah Ta'ala dan segala berkat Allah Ta'ala untuk tuan-tuan semua ahli rumah. Wahai ahli rumah, innahu hamid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memang satu zat yang penuh dengan sifat-sifat yang terpuji. yakni majid, ya, penuh dengan sifat-sifat mulia. Ini doa malaikat kepada tuan rumah. Sekarang ini pun kalau kita pergi ke rumah orang ketika kita hendak turun tangga, eloklah kita ucapkan doa ini, rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Kita doakan tuan rumah. Itu adabnya kita menjadi tetamu. Menjadi tetamu, itulah adabnya. Ya, meraihkan tamu kena cari jalan macam Nabi Ibrahim sampai keturunannya, macam mana diraihkan. Ataupun kita mengucapkan salam kepada mereka dengan lafaz Assalamualaikum. Minimum sekali Assalamualaikum. Itu pun dah sejahtera pada tuan rumah yang kita pergi menghadapnya.
InsyaAllah takkan tukut kita akan sampai ayat 74 ya, yang merisaukan Nabi Ibrahim tentang akan diturunkan bala pada kaum Nabi Lut. Tu ya, ayat 74 menceritakan bagaimana bila hilang perasaan takut dari hati Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang mengembirakan itu, maka membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Allah tu hebat juga kaum Nabi Lut ni. Siapa kaum Nabi Lut? Kaum yang dihempas ke dalam laut mati. Pasal apa? Pasal perangai yang tak ada malu. Malu macam mana? Malu kepada Allah Ta'ala. Allah dah bagi lelaki perempuan pelik perangai dia. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Maksiat yang amat dahsyat, akan ditimpakan mereka azab bala yang dahsyat juga. Ya, kita akan sambung ayat ni, ayat 74 berkenaan kaum Nabi Lut. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada surau SS, surau Al-Hikmah SS 18 Subang Jaya. Mohon mohon maaf segala kesilapan, segala kelemahan kami. Mudah-mudahan kita dapat kuliah akan datang secara offline, ke surau kita berdoa sama-sama, insya-Allah Allah makbulkan. Mohonlah kita jangan berhenti bab doa ni, teruskan dengan Al-Quran, teruskan dengan selawat, teruskan dengan bulan Rejab ni. Mohon panjang umur bulan Rejab, mohon panjang umur bulan Syakban, dan paling hebat panjang umur terus ke bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Yang terbaik kepada Allah Ta'ala, yang lemah daripada sendiri kita sudah hingga surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa hdina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul wal mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah ya dayyan, subhanallah syadidul arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghilu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis samai was sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an zajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha badi'un qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tahassanna bizil wajah baru wa tasamna bimadaqul hallazi la yamut isrifanal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insyaallah hari ini insyaallah. Jumpa lagi. Kita sambung ayat seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.